Korang tengok tak video MJ yang minggu lepas tu? Pasal ni Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tanya MJ Dalla ke? Sabrina Sulaiman. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. MJ kononnya macam nak jadi live, macam tak jadi live kerana ada tetamu, tetapi tetamu MJ ni dia kata MJ live je. Kita orang duduk depan MJ ni, kita orang dengar je. Kan? So MJ pun meneruskan. Dan ada juga kan, bila MJ tengok dekat dalam page tu ada yang tertunggu-tunggu, yang mana link ni kenapa tak muncul-muncul. So MJ rasa bersalah kalau MJ tak buat live pada malam ni. Masya Allah. Hamidi Rosli, MJ nak raikan. Fendi, Rosita Ramli, Sabrina Sulaiman, Waalaikumsalam. Sabrina, MJ macam baru. Sabrina first time ke join sesi MJ ni? Raf Hakiki baru join. Okay, siapa lagi yang baru join tu? Okay, Alhamdulillah. Sementara kita tunggu lebih ramai masuk, sebab minggu lepas MJ live tentang 10 tahun berhutang kan, pinjaman ataupun pembiayaan rumah, tapi baki pinjaman macam tak gerak-gerak. Itu tajuk yang minggu lepas, dan tajuk itu belum berakhir lagi kerana minggu lepas adalah part 1. MJ baru sharekan 2 tips untuk kita memilih pinjaman ataupun pembiayaan yang boleh menguntungkan kita sebagai penghutang. Penghutang. Okey. Siapa tu lagi? Baharudin Ibrahim, Elmiza, Ganesh. Hai, saya pun baru join ni. Terima kasih. Okey, Ganesh. Okey, join sampai habis. Okey. So tajuk, berbalik kepada tajuk, kan? Apa tajuk pada malam ni? Dia adalah part 2. 10 tahun bayar hutang. 10 tahun bayar loan, bayar financing, bayar pembiayaan, tapi hutang macam tak gerak-gerak je kan. So kita bayar kita punya hutang rumah setiap bulan, pergi pagi, balik petang, cukup bulan bayar hutang. Tapi kita punya baki pinjaman tu macam gerak sikit je kan. So jadinya kita nak diagnose, kita nak pastikan, kita kenal pasti apa kesilapan yang kita buat sehingga menyebabkan kita punya hutang itu tak bergerak-gerak kan. So kita nak bila kita berhutang, kita bayar dan dia akan berkurang dan cepat berkurang. Betul tak? Especially rumah yang kita duduk own stay. Maksudnya rumah yang kita duduk sendiri, yang bukan kita nak sewakan, bukan kita nak jual. Kita nak pastikan kita cepat habis bayar supaya kita tak bayar kadar faedah yang tinggi kepada pihak bank. Tu purpose dia. Okay, alright. Muhammad Farizwan, hai MJ, semoga sihat selalu. Alhamdulillah sihat. Kembali doanya kepada semua orang yang hadir pada sesi pada malam ini. Right, MJ berada di rumah MJ sambil ada tetamu. Ganesh kata samalah, saya pun macam itu je, makin lama makin hutang tambah. Okay, so perkara pertama yang MJ nak sampaikan dekat sini untuk you all, tolong apply CTOS and SIKRIS report. CTOS and SIKRIS report, you all boleh apply secara online, on the spot boleh dapat. Dalam CTOS and SIKRIS report, you all boleh dapat mengetahui baki pinjaman pembiayaan yang you guys buat. Okay, daripada situ kita boleh pantau baki tersebut supaya kita nak cepat-cepat habiskan kita punya hutang kan. Tak seronok kan berhutang ni kan, dia macam rimas, especially kalau rumah yang kita duduk, kereta yang kita pakai. Kalau di pihak MJ sebagai investor hartanah, untuk rumah-rumah pelaburan MJ yang MJ sewakan, MJ tak risau sangat kerana pertama ada perlindungan takaful. Okey, yang kedua kerana duit pembayaran bulanan untuk pembiayaan tersebut dibayar oleh penyewa. Kan, bila kita rumah pelaburan kita, penyewa tolong bayar kita punya pembiayaan ataupun pinjaman. Tetapi kalau rumah yang kita duduk sendiri, yang kita duduk bersama keluarga dan kita nak rumah tu untuk jangka masa panjang, yang kena bayar tu adalah diri kita sendiri. So bila kita nak kena keluar duit, kita tak naklah keluar duit yang banyak. Kita nak keluar duit seminima yang boleh. Kita pinjam untuk financing rumah tu, kita hutang 500,000, almost double kita nak kena bayar balik kepada pihak bank. Tetapi kalau kita implement tips-tips yang MJ akan sharekan, di mana wajib tonton video MJ pada minggu lepas,
Tolong scroll balik MJ punya page. You tengok video MJ minggu lepas. MJ dah sharekan 2 tips. MJ dah sharekan 2 tips. Hai MJ, suka tengok konten MJ yang share pasal investment rumah. Sekarang saya dah ada 2 rumah, dua-dua run homestay. Masya Allah kan. Rumah ni banyak sebenarnya kalau dengan ilmu kita dapat manfaat dan dapat keuntungan daripada rumah tersebut. Di pihak MJ sebagai seorang pelabur hartanah, MJ objektif setiap orang berbeza-beza. Untuk di pihak MJ, bila MJ membeli rumah pelaburan, MJ lebih fokus kepada capital appreciation. Maksudnya peningkatan harga hartanah tersebut berbanding dengan cash flow rental. So di position MJ rasa macam kalau rumah yang MJ beli untuk disewakan ni, as long boleh bayar duit bank pun dah Alhamdulillah. Tapi tak semua orang macam tu. Ada orang yang dia nak dapat untung kedua-duanya sekali. Dia nak capital appreciation, peningkatan harga hartanah dan juga cash flow. Boleh bantu MJ tulis tak? Ini terus MJ nak masuk topik ni. Boleh tak bantu MJ tulis? Maksudnya dalam hartanah kita boleh dapat 2 keuntungan. Kalau sekiranya kita yang memiliki hartanah tersebut, kita boleh dapat 2 keuntungan. Pertama adalah cash flow. Kita punya hasil sewa. Kita beli rumah 200,000, kita bayar installment 1,000, kita sewakan 1,500. Tu kita dapat gedebuk-gedebak untung kasar 500 kan. Kalau untung bersih mungkin 300,500. Tu kalau satu rumah. Kalau ada 10 rumah, untung 3,500. Tu kepala otak orang investor kan. Tapi janganlah sampai cekik darah pula kan. Kita sewakan tu sangat melampau sangat. So dia sebenarnya bergantung. So jadinya cash flow, kita boleh dapat keuntungan daripada cash flow. Bantu MJ tulis di ruangan chat. Bila kita dah buat pembelian hartanah ataupun pelaburan hartanah ni, kita boleh dapat untung daripada 2 tempat. Pertama, melalui cash flow. Kedua, melalui capital appreciation. Boleh tak tolong tulis? Pertama, keuntungan hartanah ni melalui cash flow, aliran tunai. Bila kita collect sewa, lepas tu kita dapat untung, tu cash flow. Yang kedua adalah capital appreciation. Maksudnya keuntungan daripada peningkatan harga tanah. Contoh, MJ pernah membeli hartanah pada tahun 2006. 2006 pada harga 315,000. Boleh tolong tulis contoh case study ni. Ini real case study, bukan tipu-tipu. Memang realitinya berlaku untuk salah satu hartanah yang MJ invest. Pada tahun 2006, MJ beli 315,000. Dan MJ exit pada tahun 2014. Masa tu, tahun 2014, harga rumah mencanak-canak naik. Siapa yang entry, beli hartanah pada 2014, dia beli pada harga yang peak, harga yang tinggi. Dia puratanya market pada kita ketika itu harga tinggi. So, orang yang beli 2014 ni, kalau silap langkah, dia beli pada harga yang tinggi dari harga yang tinggi. So nak exit tu sangat susah untuk masa akan datang. Tapi bergantung juga, ada juga orang yang untung pada tahun 2014 dia beli, mungkin dia beli lelong pada ketika itu, rezeki dia. Tapi pada pasaran 2014 memang purata harga hartanah tinggi. Dan MJ dapat rezeki dapat jual hartanah pada tahun 2014. Beli tahun 2006, jual 2014. Beli 315,000, MJ dapat jual 685,000. Berapa untung kasar? Berapa untung kasar? Beli 315,000, jual pada harga 685,000. Kenapa MJ cakap untung kasar? Sebab belum tolak kos-kos yang MJ keluarkan. Kira dulu untung kasar dia berapa. Beli tahun 2006, ni case study yang betul Tahun 2006 pada harga 315,000. Bantu MJ siapa yang rajin kan, dia komen dekat situ 2006 315,000. Exit ataupun ayat dia entry. Entry tu maksudnya kita beli. Entry tahun 2006 pada harga 315,000. Okey. Exit 2014 pada harga 685,000. Berapakah keuntungan kasar yang MJ perolehi untuk hartanah tersebut? Cuba kira. 685,000 tolak dengan 315,000. Berapakah keuntungan kasar yang MJ perolehi untuk hartanah tersebut?
Berapa? Cuba kira. Malam ni kita kira-kira sebelum MJ masuk tips yang mungkin malam ni MJ sharekan 2 tips saja. Tips yang MJ nak sharekan adalah 9, 2 minggu lepas, 2 pada hari ni insya-Allah. Okey, so keuntungan Nordiana tulis kat situ 370,000. Betul ke kiraan tu? Betul ke? 685,000 tolak dengan 315,000 087. Okey, 370,000. So dan pada ketika itu kenapa ada keuntungan lebih? Kerana sepanjang 8 tahun MJ dah bayar loan, bayar pembiayaan. Jadinya baki pada ketika itu lebih kurang 260,000 tak silap MJ. Keuntungan kasar MJ sebenarnya lebih kurang 440,000 kerana bila 8 tahun kita bayar, dia punya baki dah berkurang. Bukan mengikut harga yang kita beli pada ketika itu, dia akan melihat kepada baki pinjaman kita pada ketika kita exit rumah tersebut. So pukul rata pada ketika itu keuntungan MJ lebih kurang 440,000 dalam masa 8 tahun. Seronok tak? Itu Alhamdulillah MJ dapat pergi mengerjakan haji dengan keuntungan hartanah tersebut bersama dengan suami dan bersama dengan mak MJ. Seronok tak? Kita beli hartanah, kita dapat buat pelaburan dunia dan pelaburan dunia tersebut tu kita akhirnya dapat buat pelaburan akhirat. Bagus ke? Bagus sangat. Maksudnya MJ beli tanah tu, lepas tu MJ dapat jual, lepas tu keuntungan tu kita dapat mengerjakan haji. So saham dunia dapat, saham akhirat pun dapat. Seronok ke? Seronok sangat. You guys nak tak macam tu? So jadinya follow MJ rapat-rapat, susun kewangan dengan baik, nanti boleh beli hartanah insya-Allah. Dengan ilmu yang betul, ilmu kewangan dan ilmu hartanah yang betul, kita akan dapat keuntungan daripada pembelian tersebut dan pelaburan tersebut. Okay, alright. Muhammad Fazli terbaik dan mantap. Okay, semua orang boleh buat, janji sebelum buat keputusan kena belajar dulu. Okay, so berbalik kepada topik kita pada malam ini adalah hutang dah 10 tahun kan. Hutang rumah bayar dah 10 tahun tetapi baki pinjaman tidak berkurang ataupun kurang sikit je kan. So kat mana silapnya dekat situ? So kalau sekiranya anda memang dah ada pinjaman rumah, pembiayaan rumah, tolong stay sampai habis untuk sesi MJ ni dan tolong tonton video minggu lepas. Sebab 2 tips minggu lepas. Maksudnya MJ recap sekejap, okay, untuk topik yang minggu lepas. Tips untuk kita pastikan kita memilih package pembiayaan yang boleh menguntungkan diri kita. So, dia punya summary dia sebenarnya objektif sesi live MJ minggu lepas dan minggu ni dan mungkin minggu depan, okay, adalah untuk kita yang yang membeli hartanah ni, kita dapat mengurangkan kadar faedah yang kita bayar kepada pihak bank. Kalau bahasa konvensional dia kadar faedah, kalau bahasa Islamik dia adalah profit sharing. Profit sharing ni adalah keuntungan, kita panggil perkongsian keuntungan, perkongsian keuntungan bersama dengan pihak bank. So kita naklah kita dapat win situation, bank pun dapat win situation. Berbalik kepada ayat MJ minggu lepas, MJ nak highlight lagi. Pelabur menggunakan bank untuk jadi kaya. Tolong komen dekat ruangan chat. Mungkin ada yang tak ada minggu lepas kan. You guys kena ingat, bila kita nak membeli hartanah, kita tak mampu untuk membelinya secara cash. Kalau rumah idaman kita kan, takkan nak beli cash. Rumah-rumah yang mahal-mahal sikit kan, takkan nak beli cash kan. Jadinya kita memerlukan bank untuk bantu kita. Okay, jadinya kita tak naklah kita memerlukan bank ni tetapi kita bertindak tanpa ilmu. So kita kena ada mindset pelabur, di mana pelabur ni dia boleh gunakan bank untuk jadi kaya. So gunakan macam mana? Timba ilmu. Bila ilmu ada, you all dapat win-win. Bank pun win, kita pun win. Tapi kalau jadi pelebur, dipergunakan bank untuk jadi miskin. Boleh bantu MJ komen tak dekat ruangan chat? Guys, dia seronoknya kalau korang tulis apa yang MJ cakap tau. Kan? Dah lah tulis. Lepas tu dia tag kawan-kawan. Lepas tu dia share MJ punya live video ni dekat banyak tempat. Ni orang yang MJ rasa seronoknya, orang yang nak sama-sama menyampaikan ilmu ni kepada orang lain. Sebab sekarang ni tak susah nak buat pahala, tak susah juga nak buat dosa. Jadinya kita ni yang pahala tak berapa nak banyak ni, kita cubalah share this video kan. Tak payah cuba, buat je terus. Share this video dekat grup-grup WhatsApp ke, dekat grup-grup Facebook ke, close group ke apa, supaya bila orang mendengar video MJ ni,
asbab daripada you all share, insyaAllah sama-sama kita dapat saham akhirat tu kan. Okay, so pelabur menggunakan bank untuk jadi kaya, pelebur dipergunakan bank untuk jadi miskin. Okay, sambil MJ sharekan tips ni, sambil you all tag kawan-kawan, share this video, right? Dan sebelum MJ teruskan, right, so MJ nak share juga dekat sini sebelum MJ masuk topik. Sebenarnya MJ dalam hartanah, 10 hartanah pertama MJ yang MJ beli pada usia 20-an dan awal 30-an, ada 10 biji yang MJ beli tanpa ilmu. So buku pengalaman untuk 10 hartanah tu MJ ada kongsikan dekat buku ni. Okay, dekat buku ni Jerat Kewangan dan Hartanah. Siapa yang tak nak buat silap, tolong beli buku ni sebab dalam buku ni banyak sangat jerat-jerat yang MJ tuliskan dalam buku ni. Okay? Dan 10 hartanah pertama MJ ada sharekan dekat sini apa kesilapan yang MJ buat untuk 10 hartanah pertama. Ni daripada 10 sejarah hartanah pertama yang MJ beli. MJ hanya ada ilmu mengurus kewangan tetapi MJ tak ada ilmu hartanah. Finally MJ banyak buat silap. So kesilapan tu MJ share dekat dalam buku ni, 10 hartanah pertama. So you all boleh dapatkan buku ni dekat page, dekat website ada. Dan sekarang ni tengah promo buku pertama MJ, buku kedua MJ dan juga buku ketiga MJ. You all boleh beli secara combo. Kalau tim MJ ada bersama dengan MJ pada malam ni, boleh tempek link untuk anda beli. Jadikan buku ni untuk generasi anak, cucu, cicit baca. Once baca, dapat tips-tips, dapat ilmu, so akan mengurangkan kesilapan kita dalam keputusan kewangan dan juga pelaburan kita. Okay guys? Right. So, MJ nak recap balik. Okay, tips untuk memilih, komen dekat ruangan chat. Tips untuk memilih package pembiayaan hartanah. 9 tips untuk memilih package pembiayaan hartanah yang terbaik. Boleh? 9 tips untuk memilih package pinjaman dalam bahasa konvensional, pembiayaan dalam bahasa Islamik yang menguntungkan kita, yang terbaik. Maksudnya kalau korang boleh implement tips ni, insyaAllah finally you all akan dapat memilih package yang akhirnya menguntungkan diri sendiri, insyaAllah. Okay, alright. So tips yang pertama hari tu yang MJ sharekan minggu lepas adalah pastikan kita memilih jenis pembiayaan. Komen dekat ruangan chat, bantu tulis. Alright. Tips dia yang pertama adalah pastikan memilih jenis pembiayaan yang betul. Pastikan memilih jenis pembiayaan yang betul. So package pembiayaan yang betul yang menguntungkan kita adalah, jawapan dia semi flexi ataupun flexi. Jangan pilih package term. MJ repeat sekali lagi, bila you all dapat letter of offer daripada pihak bank, kalau dia tulis dekat situ term, jangan. Bila nak buat pembiayaan rumah, bila tengok perkataan term tu ataupun fix, elak daripada memilih package tu, elak daripada sign package tu. Kerana banyak isu-isu yang kita hidden yang kita tak tahu, yang akhirnya menyebabkan kita rugi kerana dia tidak fleksibel. Jadinya package yang perlu kita pilih either semi flexi ataupun flexi. Package yang lebih direct, yang tak renyah adalah semi flexi. As long dapat semi flexi tu, dah orang kata banyak boleh memberi kita keuntungan. Kalau nak ambil full flexi, bukan tak boleh. Boleh, cuma dia renyah sedikit dari segi pelaksanaan dia. Dan biasanya orang yang ada cash yang banyak, tapi dia tak nak beli rumah cash, kerana duit cash tersebut mungkin dia nak buat perniagaan, dia nak invest ke tempat lain selain daripada hartanah, dia boleh ambil full flexi. Boleh tak faham? Maksudnya kalau you guys adalah orang yang memang setiap bulan you all punya belanjawan tu ngam-ngam je. Ngam-ngam je untuk bayar loan, nak simpan sikit, nak reward diri sikit kan. Nak letak komitmen sikit. Kalau ngam-ngam je, ada lebih sikit-sikit, cukup dengan ambil semi flexi. Boleh faham? So kenapa MJ semi flexi? Dengar je cakap MJ. Kenapa? Sebab dia punya manfaat tu banyak berbanding yang term. Okay? Dan kepada yang ada cash extra.
ada cash yang banyak, yang dia tak ada masalah emergency fund, dia memang duit dia terlebih-lebih, boleh diusahakan untuk ambil full flexi. Kerana secara summary-nya, full flexi ni sangat menguntungkan kepada setiap orang yang mengambil pembiayaan dengan pihak bank. Okay, right. Cuma tak semua orang sesuai lah. Yang ada cash yang extra boleh ambil full flexi. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat Yang pertama apa? Pilih jenis pembiayaan flexi ataupun semi flexi. Itu tips yang pertama. Tolong tonton video minggu lepas, so you all akan lebih faham semi flexi. Full flexi itu apa? Tonton video minggu lepas. Okay? Yang kedua adalah pastikan efektif rate rendah. Tolong tonton video minggu lepas, sebab video minggu lepas MJ dah buat kira-kira dah macam mana nak dapatkan efektif rate yang rendah. Guys, kalau you all nak masuk dalam gelanggang hartanah, kalau korang tak tahu formula nak kira effective rate, tak payahlah masuk gelanggang hartanah. Nanti rugi lagi banyak. Sebab pilih package suka-hati je. Pilih effective rate, profit rate yang dikenakan kepada kita tak pandai kira-kira sebenarnya. So, jangan salah decide. Sebab bila kita cakap tentang loan rumah, pembiayaan rumah, pinjaman rumah ni, dia melibatkan tempoh yang panjang. Once you guys decide, dia akan mendatangkan kerugian kalau salah pilih package financing. Boleh faham? Salah pilih kadar keuntungan yang dikenakan ke atas kita. Effective rate. Pilih effective rate yang rendah. Itu tips nombor 2. So, macam mana nak kira? Tolong tonton video. Okay, boleh dapat tak? Yang pertama apa? MJ nak tengok. Yang pertama apa? Tips yang pertama ada apa? Pilih pembiayaan semi flexi ataupun full flexi. Kalau duit ngam-ngam, semi flexi cukup. Kalau duit ada extra, ambil full flexi. Boleh dapat Tips yang kedua adalah pastikan effective rate rendah. Pastikan effective rate rendah. Tu MJ ada ceritakan daripada tahun 2006, tahun 2015, tahun 2022. Banyak kiraan dia yang berbeza-beza. So hari ni kita nak masuk untuk tips yang ketiga. Boleh follow? Saya ambil semi flexi semua rumah yang beli. Masya Allah, Norish kata. Okay, alright. Siapa lagi? Nur Idayu baru masuk. Okay guys, sambil-sambil tu you guys tag kawan-kawan Anyway, besok kita hari last kita beraya. Sedih kan? Dah nak habis raya kan? Tetapi berita gembira kan? Sebenarnya hari tu yang je belajar tadabbur dengan Ustaz Fazrul. Ustaz Fazrul kata sebenarnya hari raya yang kita kena celebrate adalah hari raya pertama saja. Hari raya pertama je kita patut celebrate. Sebenarnya hari raya kedua kita kena start dah memikirkan. Salihah nak join video MJ ni. Allah, MJ tak pernah invite join sekali ni. Guys, sebenarnya raya pertama tu je yang sebenarnya kita kena celebrate. Bila dah masuk raya kedua, kita kena dah fikir pasal hari raya korban dah. Kita dah kena fikir tentang haji dah. Macam tu. Kepada yang belum menunaikan haji, dia dah kena ada niat untuk mengumpul duit untuk mengerjakan haji. Bila hari raya kedua. Sesiapa yang dah menunaikan haji, dia kena start fikir berapa ekor dia nak tumbang lembu dia. Tu macam tu. So raya pertama tu sebenarnya sahaja yang hari meraikan. Hari raya kedua lepas tu dah kena perjuangan yang berbeza. Okay, right. So itu je. Sempat nak selitkan. So dapat ilmu dekat situ yang MJ dapat daripada Ustaz Fazrul. Okay. Lepas tu tips yang ketiga, ready ke ready? Tips yang ketiga, Zainul Hamizan. Dia tag dia punya kawan-kawan. Seronok MJ bila you guys mengambil peluang untuk tag kawan-kawan supaya kawan-kawan masuk dan kawan-kawan dapat ilmu. Kita dapat pahala kat situ insya-Allah. Alright, so tips yang ketiga adalah pastikan charge profit rate kita tu adalah daily rest. Tu tips yang ketiga. Pastikan profit rate kita ni, kadar yang dikenakan adalah kadar faedah harian, kadar profit harian, kadar keuntungan harian. MJ, hari-hari ke kena interest? Bukan begitu. Okay, kenapa? Dia ada bank bila charge kita, contohlah financing kereta, hire purchase kereta. Dia charge kita tahunan.
Dia dah charge kita kadar keuntungan setahun. Contoh, pinjam 100,000. Nak pinjam beli kereta ni 100,000. Okey. Pinjam selama 9 tahun. Kadar yang dikenakan 3%. Tolong buat satu formula. 100,000 dalam kurungan 100,000 darab 3% darab 9 tutup kurungan. Malam ni dapat belajar kira-kira loan kereta kan? Itu dia charge tahunan. Dia repeat sekali lagi, bantu MJ tulis siapa yang boleh nak menyumbang tenaga untuk menulis kat ruangan chat tu. Contoh kita nak buat loan kereta 100,000. Kita beli kereta 100,000. Harga kereta mungkin 110,000. Lepas tu kita dah bayar deposit 10%. So kita nak buat financing 100,000. So 100,000 dalam kurungan 100,000 darab 3% darab 9 tahun. Berapakah kadar keuntungan yang di-charge oleh pihak bank? Berapakah kadar perkongsian keuntungan yang dikenakan oleh pihak bank? 100,000 dalam kurungan 100,000 darab 3% darab dengan 9 tahun. 100,000 darab 3% 3,000 darab 9 tahun 27,000. Maka pinjam 100,000, kadar keuntungan yang dikenakan oleh pihak bank 27,000. So Aizat, terima kasih Aizat, tolong tulis. Sabaria tolong tulis. Hamidi tolong tulis. Masya Allah, Masya Allah. MJ doakan kalian dengan usaha bersungguh menulis tu, Allah pemudahkan urusan. Sebab you guys memudahkan urusan orang lain kan. Okay, so kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kalau dibalas dengan keburukan tu, kita balas balik dengan kebaikan juga kan. Okay, alright. So 27,000. So 100 tambah 27,000, kita kena bayar balik 127,000. 100,000 kita dapat beli kereta yang akan turun harganya 27,000, tetap kita kena bayar dekat pihak bank. Faham tak? So tips membeli kereta, jangan buat financing 9 tahun. Kalau kereta paling tinggi pun 8 tahun. Sebaik-baiknya 7 tahun ke bawah. Tu tips dia untuk kereta. Tapi malam ni kita tak cakap pasal loan kereta. Okay, nak cakapnya, bayangkan kalau you guys beli rumah dengan dikenakan kadar faedah tahunan macam kereta. Contoh, kalau rumah 100,000, rumah 110,000 katakan, dah bayar down payment, buat financing 100,000. Kalau dikenakan oleh pihak bank kadar yearly rest, dia ada yearly rest, monthly rest, daily rest. Jadi repeat sekali lagi, bila kita nak pilih package financing ni, bank akan offer kita sama ada yearly rest, monthly rest ataupun daily rest. Dapat tak? So kalau bayangkan, rumah korang pilih daily rest. Kereta tadi 100,000 darab 3% darab 9 tahun. Kalau you guys beli rumah dengan dikenakan kadar yearly rest 100,000 darab 3% darab 30 tahun beli rumah. So berapakah kadar interest yang dikenakan? Okay guys, kira. Bayangkan kalau korang pilih yearly rest, katalah tak ada ilmu ni kan, bank offer buat financing rumah 100,000 tapi yearly rest, bank kenakan katakan profit 3%. Ni contohnya sama dengan kereta tadi lah, right? Tapi sekarang rate lagi tinggi kan untuk rumah. So bayangkan 100,000 darab dengan 3% darab dengan 30 tahun. So berapakah kadar profit rate yang dikenakan adalah 3% tadi. Berapakah keuntungan yang perlu kita bayar kepada pihak bank? Berapa kali ganda mahal tu? Berapa kali ganda mahal tu kalau you all salah memilih yearly rest? 90,000. 90,000. Ngeri ke ngeri sangat. Dan jarang bank pun dia compete kan. Bila CIMB compete dengan Maybank, compete dengan RHP, takkanlah dia nak offer yearly rest untuk rumah kalau Bank A offer daily rest kan. So mestinya orang takkan pilih untuk yang offer yearly rest. Tapi kalau kita tak ada ilmu, apa berlaku? Kalau kita tak ada ilmu, kita akan pilih yang yearly rest sebab kita tak faham pun. As long kita punya financing tu lulus. Tu yang tak nak. So bayangkan orang buat pembiayaan kadar interest tu
dapat rendah, tapi disebabkan kita tak ada ilmu, kita dikenakan tinggi. Walhal beli rumah yang sama, harga yang sama. Okay guys, ingat so nak kena pilih daily rest. Kenapa daily rest? Kerana bila daily rest, hutang kita akan dikira based on baki harian. Maksudnya kalau tadi hutang kereta, dia dah kira siap-siap, no choice, kena bayar. Yang dia dah charge setahun 3,000, kena bayar setahun tu 3,000. Kadar dia punya profit tu. Okay? Tetapi berbeza dengan hartanah kalau kita memilih daily rest. Okay? Kita dapat kurangkan kadar faedah yang kita bayar kepada pihak bank kerana bank tak charge lagi kita untuk tahunan. Bank charge kita mengikut kadar baki harian. Boleh faham tak? Boleh faham tak guys? Kalau tak faham tak apa. Yang penting bila you all nak sign agreement tu, you all boleh tanya banker. Saya nak nak buat financing rumah ni. So agreement saya ni monthly rest ke daily rest? So saya nak tengok mana ayat daily rest. Tengok dekat dalam kontrak, pastikan nampak perkataan daily rest, baru setuju. Boleh faham? Sebab kalau MJ nak ajar kira-kira, dia akan ambil masa. So MJ tak boleh sebab tak ada whiteboard kan. Kalau ada whiteboard, insyaAllah MJ usahakan nanti buat satu video dekat TikTok macam mana kiraan monthly rest, yearly rest dan daily rest. Siapa yang nak nanti follow lah TikTok MJ, follow MJ punya IG, masuk ke group Telegram. Banyak information yang MJ sharekan, tips-tips yang MJ sharekan supaya you all dapat mengurangkan kesilapan dalam keputusan kewangan dan juga pelaburan, insyaAllah. Okay guys, alright. So ingat memilih kadar daily rest. Okay. Dan yang keempat, semua orang, Amalina Syarkan, dia kata saya nak, Masya Allah. Aizat Amir nak tengok dalam agreement part mana ya? Okay. Dalam agreement, nama agreement yang kita terima adalah letter of offer. Kita dapat letter of offer, surat penawaran daripada pihak bank. Jadinya, surat penawaran tu dia tak tebal mana pun. Dia nipis saja, mungkin ada 3 ke 4 line saja. Jadinya, apa Aizat boleh usahakan adalah tonton video MJ minggu lepas. Okay. Dan tonton seterusnya hari ini dan akan datang. Dekat situ nanti check letter of offer, ayat-ayat yang MJ bagi tips ni, Aizat boleh tengok dekat dalam letter of offer tu. So ikut advice yang MJ sampaikan ni. Boleh faham? Boleh faham tak? You all boleh faham ke? You all okay ke tak ni? You all okay ke tak okay ni? Ada lebih kurang 160 orang. You all boleh follow ke apa yang MJ sharekan ni? Ni kita dah masuk tips yang ketiga tadi. Aizat kata thank you MJ, Masya Allah. Okay, alright, faham. Aizat seorang faham ke yang lain? Emina Bila. Lagi siapa? Lagi siapa tu? Sambil-sambil MJ nak minum sikit. Mardiani, Norish, Syuhada baru join. Okay, Amalina Sarkan kata okay. Alright, so tips yang keempat. Okay, time check sekarang 11:02. MJ rasa MJ cuba yang terbaik, tapi MJ tak rasa boleh habis sampai tips yang ke-9. So jadinya korang kena follow part 3 nanti. So kita cuba Right, sebab MJ ni akan fly ke London pada hari Ahad ni. Pagi MJ akan fly ke London, MJ akan tour dekat UK selama 11 hari. Tour macam-macam tempat lah. Right, selama 11 hari. Doakan. Mungkin minggu depan MJ tak live lah untuk sambung part 3, tapi korang doa-doa lah, manalah tahu MJ dapat peluang MJ live daripada UK di lokasi mana yang MJ akan ada tu, nanti MJ akan cuba live untuk sharekan part 3 insyaAllah. Okay, right. So yang keempat, okay, pastikan tempoh pembiayaan panjang. Kalau kita nak buat financing rumah, okay, kita usahakan untuk dapatkan financing dengan kadar tempoh yang paling panjang. MJ, kalau tempoh tu panjang, tak ke kadar interest kita lebih banyak yang kita kena bayar? Tak ke profit rate kita banyak kita untungkan bank? Ya jawapan dia. Tapi kerana kita buat tips yang pertama, kerana kita menggunakan semi flexi ataupun full flexi tadi, boleh memberi kebenaran kepada kita untuk cepat habiskan pembiayaan dan dapat mengurangkan kadar faedah, kadar keuntungan tadi. Okay, so jadinya
Kenapa kita kena buat tempoh yang panjang? Kerana kita punya kadar keberhutangan, debt service ratio kita akan rendah kerana tempoh yang panjang, installment dia akan rendah. Installment yang kita akan bayar kepada pihak bank adalah rendah. Tetapi asbab kita memilih package semi flexi ataupun flexi tadi, untuk you all bayar ekstra, silakan. Kalau ada duit lebih, silakan bayar ekstra. Berbanding dengan, kita buat tempoh pembiayaan yang pendek. Kita kena bayar installment yang tinggi. Lepas tu kita tak mampu nak bayar. Lepas tu kita nak buat financing lain dah tak boleh. Disebabkan kita punya kadar perhutangan tu tinggi. Sebab installment tu tinggi. Right? So contohlah, katakan MJ beli rumah 200,000. Kalau MJ buat 30 tahun, installment MJ 1,000 sebulan. Contoh tolong tulis kat ruangan chat tu, boleh bantu. Maksudnya kalau MJ buat 200,000 financing, MJ buat 30 tahun, MJ kena bayar caruman bayaran 1,000 sebulan. Katakan kawan MJ, dia beli rumah yang sama, dia buat financing yang sama, tapi dia buat 15 tahun. Dia buat 15 tahun, dia punya installment 2,000 sebulan. MJ, disebabkan MJ ambil semi flexi ataupun full flexi, lepas tu MJ buat tenor yang panjang, MJ boleh juga top up 1,000 untuk bayar 2,000 dan dapat pendekkan tempoh pembiayaan. Yang kawan MJ ni, kalau dia tak ada duit, dia tetap kena bayar 2,000. MJ tadi, kalau ada duit, MJ bayar 2,000 dan MJ akan dapat manfaat yang sama macam dia. Tetapi tidak menjadi bebanan untuk MJ bayar dan kemungkinan MJ akan beli rumah lagi sebiji. Kalau dia bayar 2,000 sebulan untuk sebiji rumah, MJ boleh bayar 2,000 untuk 2 biji rumah. Di asbabnya, tips yang keempat adalah memilih tempoh pembiayaan yang panjang. Guys, boleh dapat? You all boleh dapat ke tak ni? Okey tak ni? Boleh dapat tak untuk tips yang keempat? Dapat tak tips yang keempat? Okey tak? Syukriah kata boleh. Norish kata dapat. Nur Farisha kata dapat. Okey? Alright. So, okey. So, bila kita dah pilih daily rest, kita dah tempoh pinjaman tu kita panjangkan. Okey? Dan kita pergi kepada tips yang nombor 5. Tips yang nombor 5, MJ rasa tips ni adalah tips yang terakhir kot. Sebab nanti MJ akan sharekan nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9 pada minggu hadapan, insyaAllah. Doakan sebab MJ pun sebenarnya ada tetamu ni, kan, ada tetamu. So MJ pun tak nak ambil masa yang panjang. Okay, so ingat dia akan memberikan keuntungan dengan tips-tips yang MJ bagi ni. So tips yang kelima adalah siapa nak tahu tips yang kelima, tips yang last ni? Mungkin ada yang nak bertanya soalan pun boleh sambil-sambil komen dekat ruangan chat tu. Kalau MJ ternampak, MJ boleh jawab. Baru masuk ni kiranya untuk yang belum buat loan ya. Kalau dah buat, macam mana ya nak dapat cepat habiskan bayar? Aisyah, sebenarnya bukannya kepada orang yang belum buat sahaja. Orang yang dah buat pun dapatkan balik you all punya letter of offer dan cross check tips-tips yang MJ bagi ni. Kalau you all cross check balik, nanti you all akan jumpa apa kelebihan yang ada dalam you all punya financing, kan? Jangan takut. So you all boleh revise. Kalau menuntut keperluan untuk revise, you all boleh revise. Revise nanti dapatkan banker, pergi bank yang you all buat financing tu, boleh buat revise. Jangan duk biar je kalau package kita ni package yang tak seronok, dengan interest yang tinggi, kita tak revise. Okay, boleh revise. Revise ni tak semestinya refinance. Revise tak semestinya refinance. Tapi kalau you all pergi bank, rasa-rasa banker suruh buat apa? Banker akan suruh refinance. Taklah semua banker macam tu. Tapi kalau you all revise tanpa buat refinance, taklah diorang dapat sale, kan? Tapi kalau you all buat refinance, dapatlah sale kat situ. Kerugiannya dekat kita kena bayar charge. Bila kita nak refinance, kita kena bayar valuation fee, kita kena bayar legal fee. So, berhati-hati bila nak buat keputusan. Okay? Right. Tips yang kelima adalah pastikan bayar secara mingguan. Cuba. MJ tahu tak mudah, tapi cuba praktis.
bayar secara mingguan. Kalau installment you guys 2,000, cuba selalunya bayar 2,000 kan? Lepas ni you all bayar minggu pertama 500. Minggu kedua bayar 500. Minggu ketiga bayar 500. Minggu keempat bayar 500. Cukup 4 minggu, total you all bayar 2,000. Sebab tu MJ suruh pilih daily rest. Bila daily rest, maksudnya minggu pertama you all dah start bayar. Berbanding dengan sebelum ni you all tunggu hujung-hujung bulan dapat gaji baru bayar 2,000 kan. Tapi sekarang ni you all bayar secara mingguan. Okay, bayar secara mingguan. Minggu pertama bayar 500. So baki dah berkurang 500. Jadinya kadar faedah yang dikenakan ke atas kita sudah berkurang berbanding dengan bulan sebelum yang kita bayar selepuk 2,000. Faham tak? Okay, minggu kedua pula bayar lagi 500, baki dah berkurang lagi 500, maka kadar yang di-charge oleh pihak bank berkurang di situ. Akhirnya menguntungkan kita. So tips itu adalah bayar secara mingguan. So guys, korang nak tahu tak? Kalau korang bayar secara mingguan, purata siapa yang bayar tahunan versus dengan orang yang bayar tahunan pula. Bayar bulanan versus dengan orang yang bayar mingguan. Orang yang bayar mingguan akan cepat habis financing dia awal 4 tahun. Yati Miskam kata, liaise dengan bank Yati. Yati liaise dengan bank. Cakap dengan bank, kita nak deactivate yang bayar bulanan tu. So kita nak buat bayaran secara mingguan. Korang tak nak ke habis bayar financing tu cepat 4 tahun? Kalau korang punya buat financing tu 30 tahun, nanti 26 tahun dah habis bayar financing. Dia punya tips hanya dengan membayar mingguan berbanding dengan orang yang membayar bulanan. So kalau nak cepat lagi bayar harian. Sakit kepala pula kan nak bayar harian kan. So bayarlah mingguan. Okay. Okay. So boleh. So apa-apa pun setiap orang yang bertanya dengan MJ, you all punya agreement berbeza-beza dengan bank yang berbeza-beza. So apa yang you all boleh buat daripada tips-tips yang MJ sharekan ni, nanti you all buat nota. Lepas tu you all pergi dekat bank, duduk depan banker, cakap dengan dia. Okay, tuan, puan, saya nak tengok. Saya ada dengar satu tips ni daripada saya punya cikgu kewangan saya, contohlah kan. Boleh tak saya nak cross check saya punya letter of offer, saya nak fahamkan apa yang package yang saya ada. Jadinya you all itemize by item tu, you all cross check dengan agreement yang you all ada. Siapa yang ada simpan letter of offer boleh je terus check. Tapi kekhawatiran MJ korang tak faham dia punya terma-terma dekat situ kan. Kalau banker ada depan mata kita, so senang kita nak direct tanya, insya-Allah. Okay, alright. So MJ rasa setakat itu saja tips yang kelima. Minggu lepas 2 tips. Minggu ni tambah lagi 3 tips. InsyaAllah minggu depan kita cuba habiskan untuk tips sampai yang ke-9. Alright. Dapat sesuatu tak? Kita nak recap balik tips yang ketiga. Tips yang ketiga apa tadi? Pastikan profit rate kita daily rest. Tu tips yang ketiga. Pastikan profit rate kita adalah charges daily rest. Okay, itu tips yang ketiga. Tips yang keempat adalah pastikan bila kita nak sign up untuk home financing, tenor adalah yang paling panjang. Okay, paling panjang provided kita punya contract adalah semi flexi ataupun full flexi pada awalnya. Tenor panjang tak apa, tetapi kita ada kelebihan semi flexi untuk kita advance payment. Maksudnya kita nak bayar extra. Dia bukan advance payment, extra payment. Advance payment dia kira installment untuk following month. Tapi kita nak bayar extra payment supaya dapat mengurangkan hutang kita, boleh tolak principal dan mengurangkan kadar profit rate kita yang bank charge. Okay, tu tips yang keempat. Dan tips yang kelima adalah tukar frekuensi bayaran daripada bulanan kepada mingguan. Okay, alright guys, itu saja time check pukul 11.14 minit. So Indra rasa dalam 1 jam juga popek-popek kan, 1 jam juga. Siapa yang dapat sesuatu komen saya, cuba komen saya. Mungkin nak tengok ramai tak yang dapat
dapat something pada malam ini, tips yang membantu dia untuk review balik dia punya home financing, ataupun yang baru nak memiliki rumah, tercari-cari package yang bank offer, tak tahu macam mana nak buat keputusan. So MJ harap tips yang MJ sharekan ni dapat memberi you all knowledge. Sabaria Baharudin kata, Alhamdulillah, terima kasih MJ. Dapat join lewat tadi, tapi dapat tips sebab ulang semula. Terima kasih MJ, Masya Allah. Okay, Anet Musa kata saya, macam sahabat MJ Anet Musa ni. Rosmiza, saya Is. Is, Ashraf Abdul Rahim, saya. Terima kasih. Okay. MJ nak bagi tahu ilmu ni, tak semua banker nak share. Ilmu yang MJ sharekan ni tak semua banker nak share. Dan untuk pengetahuan you all, MJ dapatkan ilmu ni, MJ bayar 24,000. MJ bayar kontrak dengan legal, dengan lawyer 12,000. MJ bayar konsultan 12,000. So MJ bayar 24,000, keluar duit untuk ilmu ni. So tak guna ilmu ni MJ sharekan secara percuma, tetapi you all tak share ilmu ni pada orang lain. So MJ hope sangat-sangat bantu MJ dengan hanya menggunakan hujung jari. Tolong share video ni dekat kawan-kawan, adik-beradik, saudara mara kalian yang pastinya ada impian untuk memiliki rumah dan pastinya akan buat financing dengan pihak bank. Okay, jadinya kita harap ilmu yang kita sharekan ni dapat membantu mereka mengurangkan beban untuk membayar profit rate, interest rate yang tinggi kepada pihak bank. Okay, right. So itu saja daripada MJ. MJ doakan kepada semua orang. Okay, dan belum terlambat untuk MJ ucapkan selamat raya, maaf zahir batin. Dan esok jangan makan banyak sangat, takut sakit perut kan. Jangan minum air macam-macam, kontrol makan. Esok MJ percaya ramai orang buat open house. Okay, so terima kasih banyak-banyak yang join MJ pada malam ini. Masya Allah, tabarakallah. MJ doakan semoga kalian dipermudahkan urusan. Kita teruslah berkongsi kebaikan. Okay, untuk menjadi khalifah yang muslih ni tidak mudah, sebab nak berkongsi kebaikan tu tanggungjawab dia sangat-sangat berat. Tetapi kalau kita buat bersama-sama, dia akan jadi ringan, insyaAllah. Itu saja daripada MJ. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.